Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Nawayna at-ta'alluma wat ta'lim wat tadhakkura wat tadhkir wan naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hath 'ala at-tamassuk bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى آمين يا رب العالمين. قال المصنف حفظه الله سبحانه وتعالى ونفعنا الله بعلومه وبعلومكم وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين يا رب العالمين. Kata pengarang Syekh Salim bin Ahmad bin Abi Bakar bin Muhammad Al-Khatib hafizahullahu ta'ala qala al-mabhathu ats-tsani fi inqita'i damil mustahadati ba'da al-wudu'i wa qabla as-salati. Al-mabhathu ats-tsani, bermula perbahasan sifat yang kedua itu. Fi inqita'i ay sabitun, sabit ia fi inqita'i damil mustahadati, pada terputusnya darah perempuan yang istihadah. Fi inqita'i jar majrur wa huwa mudhaf, dami mudhafun ilaih, al mustahadati mudhafun ilaih. Ini perbahasan yang seterusnya pada menyatakan terputusnya darah istihadah ba'dal wudu'i. Inqita' ta'alluq ba'da. Ba'dal wudu'i dharaf zaman, al wudu'i mudhafun ilaih, wa qabla as-salati waw ataf kepada ba'da, qabla dharaf zaman, as-salati mudhafun ilaih. Jadi perbahasan yang kedua ni berkaitan dengan istihadah, tetapi khusus berkaitan dengan darah yang terputus apabila seseorang sudah mengambil wudu. Apabila seseorang sudah mengambil wudu ketika mana dia istihadah, makna dia tengah keluar darah istihadah, dia keluar, jadi dia wajib wuduk lah. Bila dia wajib wuduk untuk solat, maka bila dia wuduk, tiba-tiba ketika mana dia wuduk berhenti darah, putus darah. Ataupun selepas berwuduk putus darah. Selepas berwuduk yang sebelum sembahyang, dia putus darah. Ataupun selepas sembahyang dia putus darah. Macam itulah. Jadi dia panggil inqita'i damil mustahadah. Itulah terputus darah istihadah. Maka bagaimana dia nak buat? Adakah dia teruskan sembahyang ataupun dia berwuduk semula kemudian sembahyang, atau macam mana? Qala al-musannif hafizahullah subhanahu wa ta'ala. Kata musannif, mudah-mudahan Allah Ta'ala menjaganya. Kata dia, idzan qata'a damul mustahadati ba'dal wudu'i wa qabla as-salati. Apabila terputuslah fa'il damul mustahadati, oleh darah perempuan yang istihadah. Al-mustahadati mudhafun ilaih. Terputus oleh darah yang darah bagi perempuan istihadah itu
ba'dal wudu'i, inqata'a ta'alluq ba'dal wudu'i, selepas daripada berwudu. Ba'da zaraf zaman, al-wudu'i mudhafun ilaih. Wa qabla as-salati, dan sebelum daripada sembahyang, ataf kepada ba'dal wudu, ai inqata'a qabla as-salah. Terputusnya darah perempuan yang istihadah itu sebelum dia menunaikan sembahyang. Au ataf lagi fi, ataf pada ba'da, au fi athnaihi, athna'il wudu, ataupun terputusnya darah perempuan yang istihadah itu pada ketika berwudu. Dia duduk basuh muka ke, basuh tangan ke, sapu kepala, tengah-tengah basuh kaki, terputus. Dia dapati bahawasanya darahnya sudah terputus. Au athnaiha, ataf kepada ba'da lagi, ataupun terputus darah tu semasa sembahyang. Tengah-tengah sembahyang rakaat kedua, rakaat ketiga, dia berasa putus darah. Dia berasa putus darah ataupun dia yakin putus darah. Itu perempuan sendirilah yang tahu bagaimana, sebab dia dah biasa keluar darah, jadi dia tahu keluar darah ni rasa lagu mana, tak keluar darah rasa lagu mana. Jadi itu kelebihan orang perempuan lah yang orang lelaki tak tahu. Yang orang lelaki pun angkat tangan surrender, kadang-kadang silap, kadang-kadang tak reti kok. Cuma itulah hukum dia kalau berlaku begitu. Maka kalau begitu jawabnya falaha halani, maka baginya, bagi perempuan yang istihadah itu, halani mubtada muakhar, laha jar majrur ta'alluq satu mahzuf khabar muqaddam. Halani mubtada muakhar, maka baginya, bagi perempuan yang pesen begini ada dua keadaan. Makna bila kata ada dua keadaan ni, dia tidak boleh menghukumkan secara direct apa yang berlaku selepas daripada terputusnya darah istihadah. Maka dia ada keadaan yang perlu diperincikan. Maka dia pun buat nombor satunya, imma, sama ada alla ta'tada qita'uhu, alla ta'tada qita'ahu, bahawa tidak beradat ia seorang perempuan, dhamir mustatir hiya, kembali kepada perempuan, maf'ulun bih, inqita'ahu inqita'ad dami, akan terputusnya darah. Sama ada dia tidak pernah sebelum ni terputus darah. Semua bila dia mari sembahyang, bila dia berwuduk, memang keluar darah lah. Yang mana darah itu dihukumkan sebagai istihadah, tidak mungkin akan dihukumkan sebagai bukan istihadah. Jadi tidak pernah beradat terputus darah. Ini golongan pertama. Wa'audahu, ataf kepada inqita', dan tidak pernah beradat putus darah dan kembali darah. Bila terputus makna kembali dah semula. Jadi maknanya dia tidak pernah ada adat sebelum ni terputus darah dan kembali semula darah. Tidak pernah ada adat terputus darah dan kembali semula darah. Kalau ada pun sama ada sambung terus menerus darah, ataupun ada terputus terus, tak pernah kembali. Maknanya dia tidak pernah ada adat untuk putus darah dan kembali darah semula, tak ada. Yang adanya berterusan keluar darah ataupun terputus selama-lamanya. Kalau dah putus tu putus terus, tak pernah kembali ke jalannya. Maka dia pun kata fayajibu, jawab bagi tafri' lah, ataupun kejap, idza qata'a falaha halani imma alla. Okey, fayajibu, tafri' lah. Jawapan ni, masalah ni, fayajibul wudu'u lihtimali syifa'i, maka wajiblah fa'il oleh wudu' illah lihtimali syifa'i, kerana kebarangkalian sudah sembuh. Kerana ada kebarangkalian sembuh ni lah kebarangkalian yang paling kuat sekali, kebarangkalian sudah sembuh. Jadi sekali lagi, macam mana orang yang sedang ambil wudu kemudian putus darah, orang yang ketika sebelum sembahyang putus darah, orang yang ketika dalam keadaan berwudu dia putus darah, ataupun ketika sembahyang didapati putus darah, maka ada dua keadaan. Keadaan pertama, sama ada dia tidak pernah ada adat sebelum itu, yang mana adatnya sebelum tu dia pernah putus darah dan kembali semula darah, tak pernah. Tak pernah maknanya senantiasa sokmo-sokmo bila mari istihadah terus-menerus keluar darah, ataupun putus terus. Maka kalau begininya, dia wajib wudu sebab apa? Kerana ada kebarangkalian syifa, kebarangkalian dia sembuh. Jadi kebarangkalian sembuh dengan kebarangkalian tak sembuh, kebarangkalian sembuh lebih kuat kerana zahirnya suci. Zahirnya adalah suci. Macam tu jugalah. Ihtimal datang darah, ihtimal tak datang darah.
Jadi bila dia berada pada bawah 15 hari 15 malam, contoh hari ke-7 berhenti darah. Jadi adakah dia perlu tunggu kerana ada ihtimal boleh jadi akan datang? Boleh jadi akan datang, tapi ihtimal tu tak kuat. Tu selalu ilah tersebut ataupun perbahasan begitu disebutkan oleh guru-guru kita lah. Ihtimal datang darah semula ada, tapi tak kuat berbanding ihtimal terus suci. Kerana zahir sekarang ni tak ada darah, maka ihtimal sekarang suci lebih kuat berbanding ihtimal akan datang darah. Tu. Wal aslu, ni di kaedah fiqh. Ni kaedah fiqh ni boleh highlight lah. Ya, kaedah fiqh kita duk susun ada banyak jugalah. Ada lebih kurang 10 itu kalau untuk haid. Wal aslu alla ya'uda. Ni kaedah fiqhnya, wal aslu dan bermula asal mubtada. Jumlah tu khabar, alla ya'uda ay alla ya'uda damu, bahawa tidak kembali ia darah. Asalnya tidak kembali darah. Bila dah putus, terus putus, tidak kembali darah. Jadi ada dua illah ataupun dua sebab kenapa kita kita kata wajib wudu. Kerana pertama ihtimal suci, kerana ihtimal sucilah, ihtimal sembuhlah yang paling kuat. Yang kedua kerana ada kaedah bahawasanya asal bagi sesuatu tu tidak kembali semula darah. Kemudian bila dia tidak ada adab begitu, zahirnya dia kena wajib semula wuduk lah. Ni perbahasan yang payah sikit. Lepas tu bila dia wajib wuduk, zahir hukum wajib wuduk. Tiba-tiba fa in ada an qurbin. Ai fa in ada damu an qurbin, maka jikalau kembali ia darah an qurbin, daripada masa terdekat. Ai an zamani qurbin ataupun an zamanin qaribin, daripada masa yang terdekat. Bila kata masa yang terdekat ni, maksudnya ialah tempoh suci atau tempoh tak keluar darahnya itu tidak mencukupi untuk tempoh wuduk dan sembahyang. Itu maksud an qurbin. Makna kalau dekat situ maknanya kalau nak ambil wuduk semula dan sembahyang semula tak cukup masa. Kalau nak wuduk semula dan sembahyang semula tak cukup masa. Itu maksud datang darah dalam masa terdekat. Dah lah putus datang darah semula. Kalau begitu tabayyana, jawab bagi kalau begitu gak tabayyana baqa'u taharatiha, jelaslah, nyatalah fa'il oleh kekal suci perempuan mustahadah. Tadi kita kata wajib wuduk sebab dia tidak pernah ada adab. Dia dah putus darah tengah-tengah ambil semayang ataupun lepas ambil semayang, lepas ambil air semayang dan sebelum semayang, ataupun tengah-tengah ambil wuduk keluar darah. Tiba-tiba dia putus darah. Bila putus darah, dia tidak ada adat sebelum ni pernah putus dan kembali semula darah, maka zahirnya wajib wuduk kerana ihtimal suci dan ada kaedah al-aslu alla ya'ud. Lepas tu tiba-tiba tak ada nak buat apa, mari balik darah. Tu tak ada nak kembali semula, tak ada nak semayang, tak ada masa untuk berwuduk dan tak ada masa yang telus untuk sembahyang, tiba-tiba mari semula darah. Maka nyatalah kata taharah tadi sah. Taharah hak pertama. Tak kisahlah kalau dia dah berwuduk semula ke lagu mana ke, taharah hak pertama tadi sah. Tu kata tabayyana. Baru zahir sekarang ni kata kekal kesuciannya. Lakin akan tetapinya lau ahramat bis salati, jikalau bertakbiratul ihram lah ia seorang perempuan tadi, bis salati jar majrur dengan sembahyang, qabla audihi, sebelum daripada kembali darah. Tetapi lau ahramat, jikalau bertakbiratul ihram ia bis salah, mana dia masuk sembahyang lah, qabla audihi, sebelum kembali sembahyang, lam tan'aqid, niscaya tidak sama sekali sah ia sembahyang, li syuru'iha, kerana masuknya perempuan mustahadah tu, fihi padanya, fi ihramis salah, pada takbiratul ihram sembahyang tu, ma'at taraddudi, dalam keadaan taraddud. Lupa nak baca nombor 1 Mana nombor 1 nombor 1 kat tajuk tu fi inqita'i damil mustahadah ba'da al-wudu' wa qabla as-salah. Nombor 1 ai qabla al-faraghi minha min as-salah, yakni sebelum daripada selesai daripada sembahyang. Maknanya sebelum sembahyang tu termasuk sekali sebelum habis sembahyang. Sama juga masuk masalah ni. Amma ba'dal faraghi ai amma ba'da faraghi salati, adapun selepas daripada selesai sembahyang,
fala qada'a 'alaiha. Qada'a isim lil nafil jinsi ta'alluq satu mahzuf khabar ai sabitun. Fala qada'a thabitun 'alaiha 'alal mar'ah, dan maka tidak adalah sama sekali qada yang sabit atasnya atas perempuan tu fi surati 'adami li'tiyadi. Pada jenis gambaran, jenis masalah tidak perlu ulang semula. Pada masalah tidak perlu ulang semula. Tak perlu qada lah. Wa 'alaiha, dan atasnya, atas perempuan tu, al-qada'u, qada fi suratil i'tiyadi, pada surah gambaran yang perlu ulang semula. Pada surah gambaran ulang semula wuduk, maka dia pun wajib qada semula wuduk, wajib juga qada sembahyang lah. Pada gambaran masalah yang tidak perlu untuk dia ulang wuduk, maka sembahyang dia tidak perlu qada kerana sah. Begitu ya. Kaedah dia kalau perlu ulang semula wuduk, mana ulang sembahyang. Kalau tak perlu ulang semula wuduk, tak payah qada sembahyang. Sah sembahyang tu kalau dia dah sembahyang dah. Kalau tak sembahyang lagi, sembahyang lah. Lepas tu nombor 2 kat mana? Imma alla ta'tada inqita'ahu wa 'audahu fayajibul wuduk. Kalau dia tidak ada adat kembali semula darah dan kosong darah, maka wajib berwuduk. Okey, nombor 2, awit tayammumu, atah pada wuduk ataupun tayamum. Tayamum ni bila? Bila inda wujudi syai'in min asbabihi asbabit tayammumi, ketika terdapat sesuatu daripada sebab-sebabnya, sebab-sebab tayamum. Tak ada air ke, sakit ke. Wa yajibu ghaslul farji aidan, dan wajiblah fa'il oleh membasuh akan farah. Ghaslul farji idhafat masdar kepada maf'ul. Wajib juga membasuh akan farah. Farah pun wajib basuh jugalah. Sebab apa? Sebab dia baru habis terputus darah. Maka dia macam seolah-olah baru habis hadas. Bila habis hadas macam habis kecing. Habis kecing kena basuh lah. Lepas tu baru wudu. Okey. Dan kalau untuk tayamum pun, dia pun kena basuh juga. Sebab apa? Kalau tayamum basuh kan kalau tak ada air. Contoh kalau tayamum sebab sakit, maka dia kena basuh juga dia punya farah tu supaya sah tayamum dia. Kerana tayamum tu taharatun da'ifah. Taharah yang lemah, bila lemah dia kena hilang najis dulu. Beza dengan berwuduk yang orang yang sejahtera, orang yang sihat, maka dia tidak perlu untuk membasuh najis dulu pun tak apa, dia terus ambil wuduk pun tak ada masalah. Hukum dia sah. Kerana itu taharatun qawiyah. Taharah yang kuat bagi orang yang sihat, yang tidak ada daimul hadath, yang wuduknya sah kalau niat macam biasa. Itu kalau dalam bab taharah lah. Nombor 3, an qurbin. Jikalau kembali semula daripada kembali semula darah itu daripada tempoh yang terdekat, ai qabla. Itu nombor 3. Ai qabla imkanil wudu'i was salati bi akhaffi mumkinin. Yakni sebelum berkemungkinan berwuduk dan sembahyang dengan semungkin-mungkin ringan. Seringan-ringan mungkin. Seringan-ringan mungkin apa dia? Ambil hak rukun saja. Wuduk pun kau ada rukun, sembahyang kau ada rukun. Berapa masa dia? Contoh 5 minit lah. Maka dia mestilah suci tu 5 minit. Bukan suci, tak ada darah tu 5 minit selepas putus darah tu. Tiba-tiba tak sampai 5 minit, seminit mari balik darah. 2 minit mari balik darah. 3 minit mari balik darah. 4 minit mari balik darah. Maka dia kata apa tadi? Tabayyana baqa'u taharatiha. Jelaslah oleh suci taharah hak tadi yang pertama. Maka tak ulang balik lah. Terus semayang macam biasa. Lakin, tu dia kata sambungan. Lakin akan tetapi kita nanti buat tulisan kat papan whiteboard. Jadi kita baca dululah. Dia ada dalam kitab ni yang tak ada dalam dia ada dalam benda dalam ni yang tak ada dalam dia ada hukum dalam ni yang tak ada dalam, yang tak disebut dalam ni. Nanti kita tulis dalam kat whiteboard tu yang berdasarkan kitab Raudhah dengan Majmu'. Lepas tu balik tengok sendirilah, kita suaikan. Dia ada 3. Sini 2. Dia ada 3. Jadi kita follow the flow dulu. Jadi dia kata lakin akan tetapi lau ahramat bis salati. Lakin lau ahramat bis salati qabla audihi. Tetapi jikalau bertakbiratul ihram ia seorang bis salati dengan sembahyang qabla audihi sebelum daripada kembalinya darah.
Jawab, lam tan'aqid, niscaya tidak sah ia sembahyang, tidak dibilang akan sembahyang itu, li syuru'iha, kerana masuknya perempuan, fihi ay fi ihramis salah, pada takbiratul ihram sembahyang tu, ma'at taraddudi, serta dalam keadaan taraddud. Ni sekejap dia nampak belik sikit ayat ni. Mana dia? Ni tak ada. Okey, sebelum tu bila kata ada adat, tak ada adat ni, tambah satu lagi, tidak ada perkhabaran orang fiqh. Tidak ada perkhabaran orang fiqh. Jadi makna nombor satu ni, alla ta'tada inqita'ahu wa 'audahu, tu satu. Nisbah adat, tak ada adat. Yang kedua, tak ada orang yang reti kabur ke dia, darahmu ni akan keluar balik bila. Tak ada orang itu. Dia panggil tak ada orang perkhabaran daripada ahli fiqh ataupun ahlul ma'rifah, orang yang mengetahui selok belok keluar semula darah. Hak tu pun tak ada juga. Sama, masuk. Jadi sekarang ni tak ada adat. Bila tak ada adat, wajib i'adah wuduk, dia kata. Wajib untuk berwuduk. Lepas tu, okey. Kau nak tulis dulu Ya, baca dulu. Jadi lakin, tetapi, sekarang ni kan dia kata tadi wajib wuduk. Tiba-tiba mari semula darah. Okeylah, dia pun tak mau ambil wuduk semula. Kalau nak ambil wuduk semula boleh tak? Boleh. Tapi kalau nak memadah had tadi boleh tak? Boleh juga. Tetapi kalau memadah had tadi ada masalah. Lakin tetapi lau ahramat bis salati, jikalau dia bertakbiratul ihram dengan semayang, qabla audihi, sebelum kembali semula darah. Okey? Lam tan'aqid, niscaya tidak memadai sembahyang tersebut, li syuru'iha, kerana masuknya perempuan fihi, padanya, pada fi ihram solat, ma'at taraddudi, serta dalam keadaan taraddud. Okey. Sekarang ni dia sedang tengah ambil wudu ataupun selepas ambil wudu. Tengok darah berhenti. Bila darah berhenti, dia pun tengok, aku tidak pernah ada adat sebelum ni datang putus darah dan kembali semula darah tempoh bila. Maka zahirnya wajib wudu. Tak ada nak ambil wuduk contohnya, ataupun dia ambil keputusan tidak mahu berwuduk, ataupun dia ambil keputusan tidak mahu berwuduk, dia pun sembahyang. Okey, dia sembahyang, tiba-tiba dia sembahyang tu keluar darah. Keluar darah. Jadi maknanya dia sempat takbiratul ihram sebelum kembali semula darah lah. Tu dia kata lau ahramat bis salah qabla audihi. Dia takbiratul ihram masuk semayang dalam keadaan sebelum keluar darah semula. Tadi dia tak ambil wuduk tu. Kalau tidak, dia ikut hukumnya wajib wuduk semula. Dia tak ambil wuduk. Kembali semula darah sebelum semayang. Tempoh kembali itu pula zaman qurbin ataupun zaman qarib. Tempoh masa yang tidak mencukupi wuduk dan semayang. Maka lagu mana semayang dia sah tak? Tidak sah. Tidak sah. Sebab apa tak sah? Ialah dia. Kerana dia masuk dalam keadaan taraddud. Sah ke tak sembahyang aku dengan wuduk ni? Sekali lagi, dia ni lepas wuduk ataupun tengah wuduk, dia berhentilah darah. Bila berhenti darah, dia pun tengok adat dia, tak ada, aku tak pernah berhenti darah ni. Dan kembali semula darah bila aku tak tahu tempoh tu. Dan tak ada orang ahlul ma'rifah, orang yang faham, orang yang reti pun tak ada nak khabar aku berapa berhenti akan datang bila mari semula darah, tak ada juga. Lepas tu dia pun wajib wuduk sepatutnya. Dia pun ambil keputusan tak mau wuduk. Ambil keputusan tak mau wuduk sebab apa? Mungkin kut lah yang mari balik, aku pun tak payah, memang sah lah wuduk tadi. Dia pun masuk semayang dalam keadaan belum keluar darah lagi. Tiba-tiba tengah semayang keluar darah. Keluar darah dengan berhenti darah tadi, tempohnya dekat. Maknanya 2 minit je. 3 minit je, dah tahu. Tak sempat lah. Adakah sah semayang tadi? Tidak sah. Kerana apa? Dia masuk semayang dalam keadaan taraddud. Sah ke tak semayang aku dengan wuduk pertama? Sebab kita nak masuk semayang dalam keadaan yakin. Tidak boleh masuk semayang dalam keadaan taraddud. Kalau masuk semayang dalam keadaan taraddud, tak sah lah. Seperti mana seorang taraddud niat semayang, tak sah. Begitu juga taraddud nak masuk semayang pun tak sah. Taraddud dari sudut apa? Sah ke tak semayang aku dengan wuduk tadi? Kalau ikutkan, kalau dia wuduk semula pun, kalau dia wuduk semula lah. Kalau dia wuduk semula, baru sah, tak ada masalah. Kalau wuduk semula, okeylah. Jelaslah tabayyana baqa'u taharatiha. Jelas bahawasanya dia itu
kekal suci. Tapi sekarang ni dia tak ambil keputusan untuk tidak ulang wudu. Dia ingat kot lah lagi masa terdekat keluar semula darah kot, dia pun semayang, tiba-tiba keluar darah. Dan betul, memang betul, tempoh berhenti darah dan keluar semula darah tu tempoh pendek, maka tidak sah semayang dia kerana ada unsur taraddud. Okey, selesai. Nombor 4 dia tulis walau in qata'a damuha ba'da salah. Ni kalau selepas semayang lagu mana? Walau in qata'a, ni masalah barulah. Jikalau terputuslah fa'il oleh darah seorang perempuan tu ba'da salati, ba'da zaraf zaman as-salati mudhafu ilaih, selepas daripada sembahyang, lepas sembahyang berhenti, fala qada'a 'alaiha, maka tidak ada sama sekali jenis qada atas perempuan tu, kama taqaddamatil isyaratu ilaihi ila 'adamil qada', seperti mana telah terdahululah oleh isyarat kepadanya kepada tidak perlu qada anifan sebentar tadi. Sebentar tadi hak itulah yang ta'liq nombor 1 tu. Ta'liq nombor 1 tu anifan tu. Okey, jadi kalau berhenti selepas sembahyang tidak ada isu. Tapi ada isu juga hari yang kita tengok carta lagi lah, yang kita lukis depan tu. Ada isu juga kalau lepas sembahyang. Ni secara umumnya tak ada isu lah. Mana gini, contoh kalau dia wudu masih lagi keluar darah, semayang masih lagi keluar darah, lepas assalamualaikum baru berhenti, tak payah qada, besar tak lah. Dia berhenti terus ke, dia berhenti mari semula darah ke, tak ada isu dah, sebab dah habis dah. Mayang pun dah buat, wudu pun dah buat. Tu maksud dia. Jadi kalau dia tengah wudu tu niat daimul hadath, masih tengah keluar darah, semayang pun masih keluar darah, lepas salam tu lepas 5 minit baru berhenti, sama ada berhenti terus atau berhenti mari semula, tu tak ada isu dah, tak payah nak ulang semula wudu, nak ulang semula semayang, tak ada isu dah, sebab selesai habis dah. Habis tu nombor 2, nombor pertama. Nombor pertama tu pun dia tak tafrek banyak tu, sekali kita buatlah dia punya pertamindo kan. Yang kedua pula ada adat, wa imma an ta'tada inqita'ahu wa 'audahu, dan sama ada an ta'tada bahawa beradat ia perempuan, maf'ulun bih inqita'ahu inqita'ad dami, akan terputusnya darah, ataf wa 'audahu wa 'audad dami, dan juga kembalinya semula darah. Okey, satu, mana dia tengah-tengah ambil semayang putus darah, selepas ambil semayang, sebelum semayang putus darah. Dia tengok aku ada adat lah sebelum ni, ada adat sebelum ni. Ataupun au akhbaraha fiqatun 'arifun, ni tak ada kat atas tu tadi. Ataupun mengkhabar akan perempuan itu fa'il fiqatun, oleh orang yang dipercayai, 'arifun lagi pula yang mengetahui. Nombor 5 tengok, yang kata fiqah tu walau imra'atan, ai walau kanatis fiqatu, ataupun walau kanal 'arifu imra'atan, meskipun orang yang tahu berhenti darah, kembali semula darah bila tu orang perempuan sekalipun, boleh dipercayai juga. Wa mithlu thiqati al-fasiqu, dan bermula seumpama orang fiqah ni orang yang dipercayai, begitu juga orang fasik. Bila? Idza taqadat sidqahu sidqal fasiq, apabila beriktikadlah oleh perempuan tadi akan kebenaran fasik tadi. Dia macam anak bulan tu dah. Anak bulan tidak boleh sabit kalau orang fasik yang memberikan syahadah, kecuali kalau dia tu membenarkan dalam hati memang orang fasik betul, maka untuk diri dia wajib puasa. Intaha Asy-Syubran Malisi, iaitu Hasyiah Ali Asy-Syubran Malisi ala an-nihayah, ay nihayatil muhtaj ila ila syarhil minhaj, jilid yang pertama muka surat 338. Okey, selesai. Kemudian mana dia pernah ada adat putus kemudian kembali, dan dia pernah diberitahu oleh orang yang fiqah bi'audid dami, dengan kembali semula darah, wa wasi'ah. Jadi bila ada adat pula terbagi dua, zamanin qurbin ke ataupun zamanun ba'id, zaman yang luas, tawil. Maka dia kata sini wa wasi'a zamanul inqita'i, dan luaslah fa'il oleh masa inqita', masa terputus. Bila masa terputus, zamanu fa'il al-inqita'i mudhaf ilaih. Bila kata luas zaman terputus ni, maksud dia apa dia? Memungkinkan boleh ambil wudu, boleh sembahyang akhaffi mungkin. Itu maksud zaman yang luas, ataupun luasnya zaman suci tu, zaman putus darah yang akan kembali semula tu.
bihasabi adatiha, dengan sekira-kira adat perempuan tu. Adat perempuan tu memang dia putus lama. Dia sokmo putus 10 minit atau 15 minit baru balik mari semula darah. Ataupun 30 minit contohnya. Ataf au ikhbari thiqatil arifi, ataupun pengkhabaran oleh orang yang thiqah lagi pula mengetahui. Idhafat masdar pada fa'il. Al-arifi sifat thiqah. Orang yang thiqah, orang yang dapat dipercayai, lagi pula orang yang reti. Wudu'an wassalata, meluasi oleh zamanul inqita', wasi'ah maf'ul bih wasi'ah. Wudu'an, meluasi oleh zaman inqita' itu akan wudu'an. Wudu ataf wassalata, dan sembahyang bi aqalli mumkinin, dengan sekurang-kurang mungkin. Apa dia sekurang-kurang mungkin? Iaitu qadar rukun saja. Min wajibihima, tu bayan bagi aqalli mungkin. Apa aqallu mungkin? Min wajibihima, wajibil wudu'i wassalah, daripada wajib dalam bab wudu' dan dalam bab sembahyang. Kalau sembahyang 13 rukun, kalau wudu' 4 tu 6, iaitu basuh muka, basuh tangan, sapu kepala, basuh kaki, niat, tertib. 6. Wajabal waqal. Masalah tu, bila masalah dia ada perkhabaran orang fiqh kata lama tempoh masa berhenti ni, ataupun dia pernah ada adat sebelum ni lama masa berhenti ni, jawab wajabal wudu, wajiblah fa'il oleh wudu. Wajib berwudu juga. Wa izalatu ma ala farjiha, ataf kepada wudu, wajib juga menghilangkan akan barang, idhafat masdar kepada fa'il dan maf'ul. Menghilangkan akan barang, ai thabata, ma mausuliyah kena takdir silah, ai ma thabata, barang yang telah sabit ia barang, ala farjiha, atas farahnya, farah perempuan. Barang ni apa dia? Darah. Barang ni kena pada darah. Kena menghilangkan darah yang berada di atas farahnya. Apa ma tu? Bayan. Minan najasati, daripada najis. Najis ini darah lah. Ataupun apa-apa benda yang mencampuri darah, najis juga. Jadi dia kena ambil keputusan dia wajib wudu semula dan wajib menghilangkan darah dan sebagainya untuk dia buat macam orang biasa. Sebab apa kena wajib wudu semula? Liimkani ada is-salati, kerana berkemungkinan menunaikan akan sembahyang, ala wajhi biimkani jar majrur adai mudhafu ilaih, as-salati mudhafu ilaih, ala wajhil kamali, atas jalan sempurna. Apa jalan sempurna? Iaitu wudu tanpa darah, sembahyang tanpa darah. Itu ala wajhil kamal. Wudu tanpa darah, sembahyang tanpa darah. Dia boleh buat sebab tempoh dia cukup besar, cukup luas untuk sembahyang semula. Allah, inilah payah bagi orang istiadah. Tak belajar ni habis dia ingat sah belaka, tak apa. Istiadah ni boleh sumbat gitu ya. Jaga-jaga. Istiadah ni raqdatun minasyaitan. Tendangan daripada setan. Tendangan sungguh ataupun was-was syaitan. Fil waqti, pada waktunya, yakni pada waktu sembahyang. Fil waqti ay waqtis salah. Dia boleh buat sembahyang dan wudu dalam keadaan tak ada darah dalam waktu sembahyang. Maka dia wajib ulang semula sembahyang. Ini jelas lah, ini senang sikit. Nombor 6 dia kata, wa yajibu 'alaiha 'alal mar'ah, dan wajiblah ke atas perempuan itu fa'il qada'us salati, oleh qada sembahyang bila lau sallatha. Ini yang kita kata kes terpencil sikit, walaupun selepas sembahyang tapi dia kena qada balik. Sebab apa kena qada balik? Ilah tadi, kerana berkemungkinan boleh melaksanakan sembahyang dan wudu pada waktu tak ada darah. Maka dia kata wajib atas perempuan tu qada'us salati, mengqada sembahyang, lau sallatha ay lau sallat as-salata, jikalau sembahyang oleh perempuan itu maf'ulun bih, akan sembahyang. Jadi kalau dia dah sembahyang dah, dia dah sembahyang dah, dan dia tahu kata adat dia pernah kosong darah tu lama, maka dia kena ulang semula sembahyang. Qada sini makna ulang lah kalau masih dalam waktu. Qada ni istilah dia boleh lagi banyak ni qada ni. Qada dengan mana adat boleh, qada dengan mana qada sungguh boleh. Kalau dia berada dalam waktu, qada dengan mana adat ataupun i'adah, mengulangi semula sembahyang. Sebab sembahyang tadi tidak sah, i'adah tu wajib. Kalau beza dalam bab dalam kitab fiqh yang i'adatus salah tu, yang yang kita belajar dalam pedoman tu, yang sunat ulang semula sembahyang tu, itu sunat. Tu i'adatus salah yang sunat.
Ni i'adatus solah yang wajib kalau masih dalam waktu. Kalau luar waktu, barulah dia panggil istilah qada. Barulah dia panggil istilah qada. Jadi tak bolehlah dia wajib qada semula walaupun dah habis sembahyang sebab tempoh panjang tu. Liimkanil ada'il ibadati kamilatan, kerana memungkinkan menunaikan ibadat dalam keadaan sempurna. Kamilatan hal bagi ibadah. Hal keadaan ibadat tu dalam keadaan sempurna. Apa sempurna? Iaitu wuduk tak ada darah, sembahyang tak ada darah. Itu maksud sempurna. Bila muqaranati hadathin, tanpa disertai hadas. Hadas di sini apa dia? Darah istihadah. Jadi dia boleh berwudu dalam keadaan tak ada darah istihadah. Dia boleh bersembahyang dalam keadaan tidak ada darah istihadah. Maka dia wajib qada semula sembahyang. Kama taqaddamatil isyaratu ilaihi, seperti mana telah terdahululah oleh isyarat ilaihi ila wujubil qada ataupun ila qada'is salah, kepada mengqada semula sembahyang. Jadi kaedahlah dia kata tadi, apa-apa yang wajib semula wudu, wajib semula sembahyang. Apa-apa yang tak wajib semula wudu, tak wajib semula sembahyang. Gitu ya. Nifan sebentar tadi. Nabi, falau i'tada linqita'u fi juz'in minal waqti biqadri ma yas'ul wudu'a was salata. Okey. Falau i'tadat, maka jikalau kembalilah oleh fa'il al-inqita'u, oleh terputus darah tu, bukan al-inqita'a maf'ulun bih. Jikalau beradatlah oleh perempuan itu akan terputus darah fi juz'in, pada satu bahagian, minal waqti, daripada waktu. Fi juz'in jar majrur, minal waqti jar majrur. Biqadri ma, pada satu juzuk pada waktu tu, bila? Qadar mana? Biqadri ma yas'ul wudu'a was salata, dengan qadar barang yang meluasi ia barang maf'ulun bih akan wuduk dan sembahyang. Jadi dia pernah beradat terputus darah pada satu waktu dengan qadar yang boleh memuatkan wuduk dan sembahyang. Okey. Wa wathiqat bidzalika, dan mempercayai ia perempuan tu bidzalika inqita'id dam tu. Fi waqtihi tu. Dan dia percaya pada demikian itu, demikian terputus darah pada satu juzuk daripada bahagian waktu tu. Maka lazimaha taharruyuhu. Lazimaha taharruyuhu, maka wajiblah akan dia, lazimilah akan dia maf'ulun bih, akan perempuan tu fa'il. Taharruyuhu, taharruyuhu ay taharruyul inqita' fi juz'in minal waqti. Apa taharruyuhu? Ay qasduhu, oleh qasad waktu inqita', waktu terputus darah pada satu waktu. Apa qasad tu? Makna dia kena sembahyang waktu tu, waktu terputus darah tu. Okey, ni isu apa ni? Isu gini. Contoh masuk zuhur. Okey, sekarang dia istihadah lah. Dia pernah beradat terputus darah pukul 3. Pukul 3. Jadi itulah masuk sini. Ni masalah lain ni. Masalah kalau dia pernah beradat putus pada satu juzuk daripada waktu sembahyang yang qadarnya meluasi wuduk dan sembahyang. Mana cukup-cukup untuk wuduk dan sembahyang. Pukul berapa tu? Pukul 3. Maka wajib dia tu sembahyang pukul 3. Dia tak boleh sembahyang satu lah. Dia wajib memperhalakan atau qasduhu, memperhalakan waktu suci itu untuk sembahyang. Mengqasatkan ataupun menujukan sembahyang itu pada waktu suci yang dia pernah beradat sebelum tu, iaitu pukul 3. Janji dalam waktu lah, jangan luar waktu pula. Kalau suci pukul 5, tak mana zuhur tu istihadah lah. Dia kena buat macam biasa lah. Kalau pukul 5 hari, waktu asar baru dia buat begitu. Ni kalau ada satu waktu saja dia pernah beradat, pukul 3 dulu aku pernah suci lah, pernah kosong 30 minit, maka dia kena sembahyang pukul 3 petang. Fa idza wujida linqita'u fihi, lepas tu kalau dia pukul 3 tu berhenti sungguh. Kalau pukul 3 tu berhenti sungguh. Fa idza wujida linqita'u, maka apabila didapatilah naik fa'il akan terputus darah, fihi ay fi juz'in minal waqti, pada satu juzuk, satu bahagian daripada waktu tu, lazimahal mubadaratu bil fardhi faqat. Wajiblah bagi perempuan itu, tu maf'ulun bih fa'il, al mubadaratu, bersegera
bil fardi ay bi salatil fardi, dengan sembahyang fardu saja, tak boleh sembahyang sunat. Tak boleh bersibuk-sibuk ketika tu untuk sembahyang sunat. Sebab apa? Sebab dia memperhalakan sembahyang wajib dalam keadaan sempurna sembahyang dia, sempurna taharah dia, sempurna sembahyangnya dalam keadaan tidak keluar darah. Jadi tak boleh sembahyang lain, kena sembahyang fardu tu. Ni samalah macam orang salasil bau sama. Jadi dia dia biasa sama-sama pukul 3 tu tak keluar kecil, pukul 3 sembahyang. Pukul 3 sembahyang. Dia bab darah istihadah sama macam salasil bau. Dari sudut putus salasil bau sama juga. Kalau terputus kecil, lepas tu kembali semula kecil. Ni juga sama. Dia ambil masalah yang sama dengan perempuan istihadah. Samalah keluar air madhi ke, salasul madhi, keluar air madhi sokmo-sokmo. Dia pun sama juga. Ada masa yang terputus madhi, kemudian kedua semula darah. Dia pernah beradat ke tak? Ikut sama saja sebiji macam perempuan yang istihadah. Cuma kita minta jauh lah buat layar tu bila dah gitu. Cuma masalahnya begitu. Sama saja. Walam yajuz. Dan tidak sama sekali haruslah baginya, bagi perempuan fa'il at-ta'jilu, oleh mempercepatkan. Walam yajuz laha at-ta'jilu li sunnatin. Dia kata fa idza wujida al-inqita' fihi lazimah al-mubadaratu fil fardhi faqat walam yajuz laha at-ta'jilu li sunnatin. Betul lah. Walam yajuz, ketika mana dia suci tu berlaku sungguh, dia wajib segera sembahyang fardu. Walam yajuz laha at-ta'jilu li sunnatin ay li salati sunnatin. Tidak harus sama sekali bagi perempuan itu bersegera, bercepat-cepat li sunnatin, untuk mengerjakan benda sunat. Waktu tu memang waktu untuk mengerjakan benda fardu sahaja. Kerana ketika itulah dia ada kesempatan untuk sembahyang dan berwuduk dalam keadaan tidak ada darah. Maka sembahyang dan ibadatnya secara keseluruhan kamilah, sempurna. Fa in tawaqqa'at dhalika linqita'u faqat. Fa in tawaqqa'at bermakna ihtamalat. Fa in tawaqqa'at ay fa in ihtamalat. Maka apabila berlaku kebarangkalian ia perempuan, zalika maf'ulun bih, akan demikian itu ailin qita'a, akan terputus darah faqat saja. Yakni min duni i'tiyadin, dia hanya ada ihtimal, kebarangkalian berhenti, kebarangkalian tidak. Boleh jadi berhenti kedua, boleh jadi berhenti ketiga, boleh jadi berhenti kedua setengah. Kebarangkalian berhenti tu. Duna i'tiyadin, tanpa kebarangkalian kembali semula darah. Wa wuthuqin, dan tanpa dia mempercayai secara kuat, tanpa dia yakin. Mana tidak ada keyakinan yang dia putus ni bila. Tak macam tadi. Tadi ada wawathaqa, ada wathiqat, dia mempercayai, yakin, kata dia akan putus ketiga. Apa tadi? Jadi sekarang ni, apabila dia terputus darah, maka dia wajib semula segera untuk menunaikan sembahyang fardu. Tak boleh untuk dia menyegerakan buat perkara-perkara sunat. Jelas. Maka itu masalah lain. Masalah yang baru pula, fa in tawaqqa'at ay ihtamala. Apabila berlaku kebarangkalian perempuan tersebut akan terputus darah. Kebarangkalian 1.5 putus, kebarangkalian pukul 2 putus, kebarangkalian pukul 3 putus, pukul 3.5 putus, tanpa ada ihtimal kembali semula darah. Kembali semula darah memang tak ihtimal lah, sebab ihtimal putus ya. Ataupun tanpa ada kepercayaan dan keyakinan yang kuat bahawasanya dia akan berhenti bila, maka fatta'jilu afdalu. Fatta'jilu ay ta'jilul fardi, maka menyegerakan sembahyang fardu itu afdalu khabar, lebih afdal. Maka sembahyanglah pukul 1 masuk zuhur, sembahyang terus ya. Sebab apa? Sebab ada ihtimal. Tak ada keyakinan aku pukul 3 tu berhenti. Tidak ada adat sebelum ni. Tidak ada adat, tidak mempercayai kata pukul 3 sungguh berhenti tak. Sebab tidak pernah berlaku begitu dan sebagainya, maka dia sembahyang ta'jil afdal. Ni dia sudut afdal, bukan dari sudut boleh ke tak. Boleh ke tak memang boleh sembahyang pukul 3. Nak tunggu pun tak apa, tapi at-ta'jilu afdal. Boleh ihtimal pukul 3 pun berhenti. Kot mana ihtimal, tak yakin, tidak ada kepercayaan sebab tidak ada adat sebelum tu dan sebagainya. Maka afdalnya segera sembahyang. Kalau nak tunggu pun boleh juga, cuma afdalnya segera sembahyang. Begitu je.
Li'anna listihadata, sebab apa dia kata segera sembahyang afdal? Li'anna listihadata illatun muzminatun, kerana bahawasanya istihadah itu isim li'anna khabar. Illatun ialah satu penyakit, muzminatun yang ada masa. Yang ada masanya, yang bermasa. Gitu. Wadh-dhahiru, dan bermula zahirnya, dawamul istihadah ataupun dawamul illah al-muzminah. Zahirnya ialah berkekalan, berterusan illah yang bermasa tu. Sakit yang bermasa itu istihadah. Jadi sekarang ni kita tidak ada keyakinan sungguh bahawasanya dia inqita' bila. Tak ada. Maka ta'jil afdal. Menyegerakan sembahyang fardu lebih afdal. Sebab apa lebih afdal? Kerana istihadah itu satu penyakit yang bermasa. Dan ikut kaedah, zahirnya bila keluar darah istihadah, zahirnya darah istihadah berterusan. Dia beza waktu suci. Waktu suci al-aslu alla ya'ud. Asal bila waktu suci masuk saja, asalnya tak kembali semula darah. Itu asal. Kalau mari darah istihadah, al-zahir dawamuha. Zahirnya istihadah akan senantiasa mengalir. Maka kita tidak ada keputusan untuk menyatakan mana waktu betul-betul dia suci, tak ada. Jadi tu kalau orang yang ada ihtimalah, tak yakin. Kalau ada yakin macam tadilah. Habis unzur, tengoklah oleh engkau at-tuhfata, kitab Tuhfatul Muhtaj ma'al hasyiyati, serta hasyiah dia, iaitu hasyiah Abdul Hamid Asy-Syirwani lah, biasanya masyhur. Jilid yang pertama muka surat 396. Syekh Abdul Hamid Asy-Syirwani ni maqam kat Indonesia. Walaupun dia beranak ke? Itu? Tak, ni yang tidak pernah beradat. Sekejap Kalau yang tak ada. Dan tak ada biasa. Betul. Betul. Walaupun beradat. Jadi sekarang ni masalah lain. Kalau beradat, dia pernah terputus darah pada tempoh tertentu, bertiga. Pernah beradat lah. Dan dia yakin. Maka hadadilah. Maka dia kena semayang pukul 3 tu. Tapi kalau ihtimal, ada 50-50 dan sebagainya, sunat ta'jil. Afdalnya ta'jil. Afdal ta'jil bukan maksud salah kalau tangguh. Afdalnya ta'jil. Betul lah. Falau i'tadat al-inqita'u. Kalau dia pernah beradat, dia beza dengan masalah atas tu. Yang masalah atas tu adat putus darah ketika lepas ambil wudu. Hak ni kita pernah putus darah dalam satu juzuk, satu bahagian daripada waktu sembahyang. Beza tu. Pernah beza masalah tu. Hak yang atas kita ni sekarang ni masalah kalau dia tu berwudu tiba-tiba putus darah. Ataupun lepas wudu sebelum sembahyang putus darah. Maka baru dia ambil. Kalau dia tu pernah suci lebih tak lebih tu, tu kena ulang ke tak, tu masalah lain. Ni masalah kalaulah dia pernah beradat pukul 3 berhenti. Pukul 3 tu berhenti. Berhenti tu pula kadar masa dia luas. Sekira-kira boleh masuk wudu, sekira-kira boleh masuk sembahyang dalam tu. Dan dia yakin sungguh. Dia yakin sungguh. Dia kata dia wasik wa wathiqat, dan dia yakin, dia kemah dalam pegangan dia memang betul, memang sokmo jadi begitu. Maka wajiblah dia ketika itu sembahyang fardu pukul 3. Tetapi kalau wa tawaqqa'at au ihtamalat, ada kebarangkalian mari tak pastilah juga betul ke pukul 3 memanglah ada aku macam tak yakin mana sebab aku makan ubat ke apa, ikutlah dia. Maka ketika tu afdal ta'jil. Afdalnya adalah ta'jil, iaitu menyegerakan sembahyang. Habis. Kemudian kata musannif, falau sallat, habis selesai. Falau sallat min ghairi wudu'in lam tasihha salatuha imtadda linqita'u am la litaraddudiha fi tuhriha. Dia kata falau sallat, maka jikalau sembahyang ia seorang perempuan. Apa ni? Kembali masalah kedua, dia kata apa tadi? Dia tengah-tengah ambil wudu putus darah, atau lepas ambil wudu putus darah. Maka dia pun ada adat. Dia pernah ada adat sebelum ni, masa dia tempoh lama putus. Ataupun ada khabaran ahli makrifah kata darahmu akan kembali dalam masa 30 minit. Doktor lah contohnya.
Maka ketika tu dia wajib apa tadi? Wajib untuk berwuduk semula, betul? Wuduk. Tiba-tiba tak wuduk. Falau solat. Tengok kat bawah buku 7, nombor 7. Falau khalafat wa solat. Dia tinggal sikit, takdir sikit lah. Falau khalafat, jikalau bercanggah ia perempuan. Bercanggah makna tak wuduk. Dia ambil keputusan tak mau wuduk juga. Wa solat. Dan sembahyang ia perempuan tu min ghairi i'adatil wudu'i fi suratain, tanpa mengulangi wuduk pada dua surah itu. Apa surah tu? Suratil i'tiyadi surati i'tiyadil inqita'i wa adamihi, iaitu gambaran masalah beradab putus darah ataupun tidak beradab putus darah. Dia tidak ulang semula wuduk, dia terus sembahyang min ghairi wudu'in, sambung atas tu. Falau solat, dengan mana? Falau khalafat wa solat, jikalau bercanggah ia, mana dia kena wajib wuduk, tiba-tiba tak berwuduk. Lepas tu wa solat, dan sembahyang min ghairi wudu'in, tanpa wuduk lain, lam tasihha salatuha, niscaya tidak sah sama sekali sembahyangnya. Sembahyang perempuan takmim imtaddal inqita'u, sama ada berpanjanganlah oleh inqita' putus darah, amla ataupun tidak berpanjangan. Ni secara mutlak lah. Ni secara mutlak, kalau wajib wuduk tiba-tiba tak berwuduk, maka sembahyangnya tidak sah, kerana dia masuk sembahyang dalam keadaan taraddud. 50, 70, 30, 60, 40, kata sah sembahyang ke tidak? Maka tidak sah. Tu dia kata li taraddudiha, kerana taraddudnya perempuan tu fi tuhriha, pada sucinya perempuan tu, halata syuru'iha, ketika masuknya perempuan tu, ataupun syuru'is salah boleh juga, ketika masuk sembahyang. Ilah sama ya. Okey, habis. Okey, sekarang ni ni masalah baru lah ni. Walau ni masalah baru Sekali lagi kita ulang masalah kedua, sebab dia masalah baru, dia kena ulang balik refresh balik. Pening lah. Alright. Masalah yang kedua. Okey, masalah yang kedua. Masalah yang kedua B pula. Walau ada ni masalah baru. Sekali lagi, dia tu berwuduk kemudian putus darah, atau selepas berwuduk kemudian putus darah. Lepas putus darah, dia pun ada tengok ada adat sebelum ni, dia pernah putus darah lama. Ataupun ada khabaran orang fiqah, doktor ke apa, bagi tahu dia akan keluar darah lama lagi. Berhenti lama lah, dia akan keluar darah semula ni lama lagi. 30 minit akan datang ke, 20 minit akan datang ke. Tiba-tiba bercanggah dengan adat tu. Ni ya. Tiba-tiba, 2 minit je, mari balik. Dulu dah 30 minit, ni 2 minit je. Tu maksud ni. Walau ada damuha fauran, jikalau kembalilah fa'il oleh darah perempuan tu, fauran, segera. Apa segera? Tengok nombor 1. Qabla imkanil wudu'i. Qabla imkan ni masa tu lah, sebelum memungkinkan wuduk, wassalati, dan sembahyang, bi aqalli mumkinin, dengan sekurang-kurang mungkin. Tu maksud faura, segera ni. Sebab dia pernah ada adat sebelum ni, panjang tempoh tu, tiba-tiba segera mari. Itu. Tiba-tiba segera mari. Sawa'un, tu nombor 1 Sawa'un i'tadat audahu, sama ada beradat oleh perempuan itu akan kembali darah amlah, ataupun tidak. Sebab dia mari dalam keadaan segera. Au dhannat, ataupun dhan ia seorang perempuan qurba audihi. Dia dhan, dia berat sangka kata qurba audihi audidam, dekat tempoh masa kembali darah. Dia ada dhan yang kuat. Kenapa? Li'adatin, kerana ada adat. Hak ni yang kembali pada tadi lah. Hak ni kembali pada tadi sebenarnya. Au ikhbarin, sebab tu saya kita buat pertaminda supaya tak keliru. Bila buat pertaminda tu, saya baca balik, tengok pertaminda, tengok tik lah mana sama tu. Sebab dia masalah kadang-kadang sama, elah sama. Jadi dia ulang balik hak tadi. Sepatutnya tak ulang, tak apa. Ni au dhanna, ataupun berat sangka ia qurba audihi, akan dekat masa datang darah tu, li'adatin, kerana ada adat, au ikhbari thiqatin, ataupun pemberitahuan orang thiqah, qabla imkanil wudu'i, sebelum ada kemungkinan wudu', atau wassalati, dan sembahyang, bi akhaffi mumkinin, dengan sekurang-kurang mungkin. Dia kata unzur tuhfah. Okey, dia kata sini, jikalau kembali semula darah dalam keadaan segera. Apa segera?
iaitu sebelum memungkinkan untuk wuduk dan sembahyang sekurang-kurang mungkin. Sama ada kembali semula dengan cara dekat itu, dia pernah beradat ke sebelum ni? Beradat apa? Beradat, dia pernah beradat sebelum ni, tapi beradat dia tu memang tempoh sikit. Memang kembali semula tu tempoh sikit. Dia pernah beradat sebelum ni, tapi tempoh dia betul-betul sikit. Faham? Tadi yang kita dalam atas tu, dia pernah beradat tapi tempoh lama. Dalam ta'liq ni, dia pernah beradat tempoh sikit. Dia campur habis dia campur habis. Aula sawa'u i'tadan audahu amla, ataupun tidak pernah beradat tempoh sikit. Dia pernah beradat tempoh lama, tiba-tiba sekarang ni mari tempoh sikit. Gitu. Ataupun dhannat qurba audihi, berat sangka datang semula darah itu dalam keadaan masa yang dekat kerana ada adat ataupun ikhbar fiqh qabla imkanil wudu, sebelum ada masa kemungkinan wudu dan salah. Sama tu. Okey, maka istamarra tu jawab dia. Berterusanlah fa'il wudu'uha wudu'ul mar'ah. Berterusanlah oleh wuduknya. Wuduk apa? Wuduk orang perempuan tu. Apa makna berterusan? Makna sah wuduk dia. Tak payah ulang balik wuduk. Nombor 2. Kemudian fatusalli bihi ay bil wudu'. Maka sembahyanglah perempuan itu dengan wuduk tersebut. Habis selesai. Atau kat bawah tak habis itu. Walau imtadda zamanu ala khilafi 'adatiha. Ni masalah baru pula. Masalah baru pula Walau imtadda, jikalau berterusanlah, berpanjanganlah fa'il oleh az-zamanu, az-zamanu linqita', oleh waktu terputus darah. Kalau berpanjanganlah oleh waktu terputus darah ala khilafi 'adatiha, atas beza adatnya adat perempuan. Okey. Dia pernah ada adat sebelum ni, putus darah sikit je. Tempoh 2 minit je. Dia pernah ada adat dah. Tiba-tiba panjanglah sekarang ni. Tu khilafil 'adah. Dia dulu pernah ada adat tempoh 2 minit berhenti, 3 minit berhenti, tiba-tiba sekarang berhenti 30 minit. Lama khilaf. Khilaf dengan adat ni. Au ikhbari thiqati, ataupun khilaf dan mencanggah dengan pemberitahuan orang fiqh, bihaitsu, dengan sekira-kira yasa'u ma dzukira, meluasilah oleh barang yang tersebut itu. Apa dia? Al wudu'a, akan wudu', ataf was salata, dan sembahyang, bi aqalli mumkinin, dengan sekurang-kurang mungkin. Okey, sekarang ni dia punya adat dulunya panjang. Tiba-tibanya mari pendek weh. Bukan. Terbalik. Dia tu dulu punya dia pernah ada adat pendek waktu dia. Kemudian tengok sekarang ni panjang pula zaman kita. Beza dengan adat sebelum ni. Adat sebelum ni 3 minit berhenti lah. Ni sekarang berhenti 10 minit, 15 minit. Ataupun orang fiqh bagi tahu kata mu akan kembali semula darah ni 20 minit akan datang. Tiba-tiba 2 minit mari dah. Maka hak ninya bana butlanu kejap. Maka bana butlanu wudu'iha. Okey, kalau orang yang beradat tempohnya sikit, dia kena ulang wuduk tak? Tak payah ulang. Tiba-tiba panjang masa suci, maka bana butlanu wudu'iha. Maka jelaslah oleh batal wuduknya, wuduk perempuan tu. Sebab apa? Sebab dia boleh berwuduk dalam keadaan tak ada darah. Sebab dia boleh berwuduk dalam keadaan tak ada darah. Sebab tu kata jelaslah oleh batal wuduknya. Dan juga bila batal wuduk, wa ma sallathu, kesian sungguhlah. Dan barang yang mensolati oleh perempuan dia akan barang. Hak dia sembahyang tadi pun tak batal habis. Batal habis. Dia kena ulang semula. Kerana apa? Maf'ul ajlih i'tibaran bima fi nafsil amri. Kerana mengambil kira pada barang sabata yang sabit ia barang fi nafsil amri, pada diri perkara. Diri perkara ni pada realiti. Pada realitinya bana butlan wudu'iha wa ma sallathu. Kerana apa? Kerana berbeza dengan adat sebelumnya, iaitu panjang dia punya masa suci. Adat sebelumnya sikit je masa suci. Jadi dia pun tak ulang lah wuduk. Bila berhenti tu dia tak ulang lah wuduk, sebab dia tahu kata dia pernah ada adat kata berhenti waktu sebentar je. Maka dia pun tak ulang wuduk. Dia pun sembahyang. Tiba-tiba mari semula darah tu lama. Lepas 30 minit. Allah. Lepas 30 minit baru datang semula darah. Ataupun lepas sembahyang tu dia tengok tak keluar darah lagi. Hak ni ihtimal sembuh ni. Maka bana butlanuha ay butlanul wudu wassalah. Payah jadi orang isi Allah
Wa taharatul mustahadatu. Okey, sebab apa? Dia kena ulang balik. Dia buat elah lagi. Wa taharatul mustahadatu mubihatun ay mubihatun lis-salah. Wa taharatul mustahadati, dan bermula bersucinya perempuan yang istihadah itu khabar. Mubihatun ialah ia ni mengharuskan sembahyang. Wuduk dia kan wuduk daimul hadath. Wuduk daimul hadath ni wuduk yang mengharuskan sembahyang ya, dia bukan mengangkat hadath. La, mana? La rafi'atun, dia bukan mengangkat hadath. Ai rafi'atun lil hadath. Maka sebab itulah fatu'idu ma sallat bihi qabla al-audi. Maka mengulangilah ia perempuan maf'ulun bih ma akan barang salat yang telah sembahyanglah ia perempuan bihi dengan dia bil wuduk tadi qabla al-audi, sebelum daripada kembali semula darah. Sebab kembali semula darah ni lama lagi, jadi dia pun kena ulang semula balik sembahyang dan wuduk. Gitu. Okay. Sekarang ni mungkin pening, dia mungkin ada orang mungkin faham, tapi bila nak terang balik mungkin pening balik. Saya kita buat tamidah, hari balik tengok sendiri, susun sendirilah. Tu. Sebab taklid dengan mata kita ni campur habis masalah-masalah. Habis, lepas tu tu baru illah. Okey, istamarra wudu'ha, kenapa? Li'adami wujudi linqita'i al-mughni 'anis salati bil hadathi wan najisi. Kerana tidak adanya terputus darah, sebabkan kembali cepat, kembali segera, mana 2 minit mari dah, 3 minit mari semula darah, dia tidak ada masa suci al-mughni yang tidak memerlukan, tak berhajat, 'anis salati daripada sembahyang, bil hadathi dengan hadath atau wan najisi dan najis. Apa maksud dia? Kerana tidak ada waktu suci yang bebas daripada hadath dan najis untuk sembahyang dan untuk wuduk. Tak ada. Sebab dia mari dekat sangat. Dia mari cepat sangat, sehingga kan tidak ada waktu suci yang memadai yang boleh dia berwuduk dan sembahyang dalam keadaan tidak berhadath, dalam keadaan tidak ada najis. Tak ada masa. Maka istamarra wudu'ha. Tambihun ai hadza munabbihun liman ghafala. Tambih ni satu peringatan. Wa mahallu butlani wudu'iha bima dzukira haitsu kharaja minha damun fi athnaihi aw ba'dahu okey. Wa mahallu, dan bermula, mubtada butlani mudhafu ilaih, wudu'i mudhafu ilaih, ha mudhafu ilaih, belaka. Mahallu mubtada wa huwa mudhaf. Dan bermula tempat batal oleh wuduk perempuan tu bima dzukira, dengan barang yang disebutkan akan dia akan barang. Apa barang disebut tu? Nombor 3, ai inqita'ud dami ba'dal wudu'i walau fis salati. Iaitu terputusnya darah. Okey, tempat batal wuduk sembahyang, wuduk perempuan tu bila? Iaitu dengan perkara yang tersebut. Apa perkara yang tersebut? Inqita'id dami, terputus darah, ba'dal wudu'i, selepas daripada wuduk, walau fis salah, ai walau kana ba'dal wudu'u fis salah. Walaupun selepas dari wuduk itu dalam sembahyang. Mana selepas wuduk tu umumlah, sama ada lepas wuduk sebelum sembahyang ataupun selepas wuduk semasa sembahyang. Itu yang kata batal tu ketika terputus darah selepas wuduk walaupun dalam sembahyang. Okey. Haitsu, sekira-kira, kharaja minha minal mustahadah, telah keluarlah daripada perempuan istihadah tu fa'il damun, darah, fi athna'il wudu, pada ketika wudu, ataf au ba'dahu ba'dal wudu, atau selepas wudu, ai qabla salah, sebelum sembahyang. Hak tu baru kata batal. Wa illa, dan jika tidak, ai wa illam yakhruj minha damun fi athna'ihi au ba'dahu tu. Kalau tidak sama sekali keluar daripada perempuan tu darah pada ketika wuduk dan selepas wuduk, fala yabtulu, maka tak batal ia wuduk. Kecuali masalah tadilah yang imtadda al-inqita' tu, terputus panjang tu sehingga akan menyebabkan dia kena ulang semula wuduk dan ulang semula sembahyang walaupun selepas sembahyang. Sebab nyata jelas kata masa suci itu panjang. Fala yabtulu ay la yabtulu wudu wa tusalli bihi, dan sembahyang ia perempuan bihi ay bil wudu, dengan wudu tersebut, qat'an ay bila khilaf. Qat'an ay bila khilafin, tanpa khilaf, kama sarraha bihi ay ma sarraha ay sarraha al-Imam an-Nawawi bihi ay bima
fil majmu'i, seperti mana telah menjelaskan oleh Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu'. Oh, tak baca habis nombor 3 tadi. Nombor 3. Walau syufiyat. Baca syufiyat. Dulu kita baca syafiat, syufiyat. Dia dengan makna bari'ah. Bari'ah ni maknanya zahabal maradu anhu. Telah hilanglah, telah pergilah penyakit daripadanya. Dia akan baca dengan naib fa'il. Syufiyat. Walau syufiyat, kita tengok kamus tu. Walau syufiyat haqiqatan. Jikalau disembuhkan, ataupun kata jikalau sembuh perempuan tersebut haqiqatan, secara hakikat. Apa maksud sembuh? Apa maksud sembuh? Tak keluar darah dah. Lam yalzamha tajdidu syai'in. Tidak melazimi akan perempuan itu fa'il oleh tajdidu syai'in, oleh memperbaharui sesuatu pun, illa melainkan in kharaja hadathun, jikalau telah keluarlah oleh hadath, inda syuru'i, ketika masuk, fil wudu'i, pada wudu', au ba'dahu, ba'dal wudu', ataupun selepas daripada wudu'. Jadi maksud dia apa dia? Maksud dia kalau seorang itu sembuh. Apa maksud sembuh sini? Tak keluar darah istihadah. Bila tak keluar darah istihadah, masuk waktu sembahyang, kena dah ulang-ulang wuduk apa semua tu? Tak ada lah. Tak ada istilah ulang wuduk semula, ulang sembahyang semula, tak ada. Sebab apa? Dia sudah sembuh. Kosong darah. Dia baru habis istihadah panggil. Maka masuk asar dalam keadaan tak ada darah dah. Maka tak ada apa, tak ada masalah apa. Teruskan sembahyang, kecuali keluar hadas lain ketika wuduk, ketika selepas wuduk. Tengah-tengah ambil wuduk kentut contohnya. Ketika keluar wuduk dia tu kencing, ataupun ketika keluar wuduk tu dia tu baru keluar darah istihadah semula. Bakalah ketika itu barulah batal lah wuduk yang sepatutnya nak ambil secara salim, secara sejahtera tu. Wuduk macam orang biasa tu batal. Habis, selesai. Tuhfah. Wa yajuzu wat'ul mustahadati, dan haruslah fa'il oleh bersetubuh akan perempuan istihadah. Wa in kana, bersetubuh perempuan yang istihadah, khilaf ulama dalam kitab Al-Majmu'. Ada yang kata haram, ada yang kata harus. Mazhab kita harus, pandangan mu'tamad. Tu dia buat ghayah. Wa in kana damuha damul istihadah, ataupun damul mustahadah, meskipun adalah darah perempuan istihadah itu jarian, mengalir. Walaupun tengah mengalir, kita setubuh dia, boleh. Fi zamanin, pada zaman, pada waktu, pada masa, yuhkamu laha, dihukumkan baginya, bagi perempuan tu, fihi, padanya, pada waktu tu. Betul lah. Yuhkamu laha ay lil mar'ah, fihi, padanya, ay fi jaryil dam, pada ketika mengalir darah tu, bi annaha, dengan bahawasanya perempuan tu tahirun, suci. Istihadah memang suci. Wala karahata fihi ay fi wat'il mustahadah, dan tidak ada makruh sama sekali pada mewati orang mustahadah. Ini dari sudut fiqh kita kata dah dalam bab ilmu persetubuhan, dari sudut adabnya tidak molek setubuh orang perempuan istihadah. Tu ya. Nak setubuh boleh, tapi nak dari sudut molek kedak tu lain cerita pula. Molek kedak ni tak ada kaitan dengan hukum, ni kaitan dengan bagus kedak lah. Macam orang makan lah. Makan orang canai halal lah. Tapi makan orang canai 10 biji tu tak molek mana lah. Tak molek mana tu tak hukum syarak dah. Boleh makan harus sebab dia halal. Tapi jaga kesihatan tu lain cerita pula. Ni dari sudut jaga kesihatan ataupun kemolekan bersetubuh tu, tak molek setubuh ketika istihadah. Tu ya. Lepas tu, nombor 4. Raja', hendak rujuklah oleh engkau Tuhfatul Muhtaji, akan Tuhfatul Muhtaj, ma'a hasyiyati Abdul Hamid Asy-Syirwani, serta hasyiah Abdul Hamid Asy-Syirwani, jilid yang pertama, muka surat 398, wa Nihayatul Muhtaji, dan Nihayatul Muhtaj, jilid yang pertama, muka surat 339. Sekarang ni selesai. Kita nak lukis di whiteboard masalah yang mungkin tak dalam kitab ni, tapi dia meratai semua masalah yang akan disebutlah. Kita buat secara sistematik sikit. Balik kita tik lah, kita tengok baca balik mana yang ada, mana yang tak ada. Ni kita ambil dalam kitab Rawdatul Talibin wa Umdatul Muftin, dan dalam kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab. Banyaklah juga. Tebal kau ni. Habis sinilah tekat ni. Banyak-banyak pening. Boleh juga.
Bagi nampak kamera. Inqita'ul mustahadah. Putus ni makna putus darah perempuan yang istihadah. Inqita'. Kalau online tak nampak tu boleh komen lah. Inqita'ul mustahadah. Okey. Dia ada 3 lah. Dia ada 3. 1, 2, 3. Kalau kitab kita tu 2 ya. Kita pecah-pecahkan jadi 3. Hak ni dia putus darah. Okey, putus darah ni apa dia? Hak tadilah. Sama ada ketika wudu, selepas wudu, ketika semayang, sama. Lepas tu bila lepas putus tu ada adat. Ada adat yasirah. Kita ringkas-ringkas ni. Ada adat yasirah. Yasirah ni makna apa? Pendek masa. Mana dia pernah beradat sebelum ni, 2 minit ya berhenti. Pernah beradat tu. Pernah beradat sebelum ni, 2 minit ya berhenti. Tu maksud adat yasirah. Pecah 2 masalah. Pecah 2 masalah. Masalah pertama, menepati adat. Tebal. Menepati adat. Apa maksud menepati adat? Berlaku sungguh. Betul sungguh 2 minit. Lepas dia tengah berwudu tu, berhenti. Tak apa, berhenti dulu pun 2 minit ya. Berhenti teruskan wudu lah. Tengok-tengok betul sungguh 2 minit. Contoh. Ataupun 3 minit ke yang masanya kurang pada imkan wudu dan solah bi akhafi mungkin itulah. Okey, menepati adat. Maka hak ni jawapan dia tidak wajib. Tidak wajib wudu semula. Tidak wajib wudu semula. Sini ni dan dan boleh mula solat. Bayanglah. Okey, selesai. Senang ni. Yang kedua, menyalahi adat. Bila kata adat, okey, satu lagi, khabar ahli thiqah. Samalah. Dia tidak pernah ada adat, tapi ada khabar ahli thiqah kata apa nama tu? Ada khabar ahli thiqah kata pendek ya berhenti darah ni. Dan berlaku sungguh. Ni menepati adat sama juga menepati khabar ahli thiqah. Tulis sendiri ya. Ni menyalahi adat, ni nombor 1. Ni nombor 2. Menyalahi adat, menyalahi adat. Menyalahi adat maksud dia apa ya? Maksudnya, dulu pernah adat pendek, tiba-tiba panjang. Tiba-tiba panjang. Ni maksud menyalahi adat ni, maksud menyalahi adat ialah lama masa putus darah. 30 minit ke, 20 minit ke. Maka hak ni batal wudu. Batal wudu dan bila batal wudu wajib qada solat. Wajib qada solat. Walaupun selepas sembahyang. Tadi. Walaupun dah habis sembahyang dah. Walaupun habis sembahyang, tengok-tengok, lama masa ni. Ulang semula wudu, ulang semula sembahyang. Ni adat yang yasirah. Pakai pen biru lah, cerah sikit. Okey ya, ni yang pertama. Salah pertama. Salah kedua. Salah kedua ni panjang sikit. Yang ketiga lagi panjang. Salah ketiga ni sama macam ni je. Ada adat ni yasirah, ni tawilah. Makna dia pernah ada adat sebelum ni, berhenti lama. Ataupun khabar ahli fiqh lah. Khabar ahli fiqh. Ataupun khabar ahli fiqh. Apa maksud dia? Okey, sekarang ni di tengah-tengah berwudu ataupun lepas berwudu, tiba-tiba berhenti.
Oh, aku pernah ada adat dah sebelum ni kata berhenti lama. Okey, berhenti lama. Ataupun dia tak pernah ada adat. Orang bagi tahu, orang yang fiqah bagi tahu mu ni akan berhenti lama. Okey. Pun sama juga macam ni ada dua masalah. Ada dua masalah. Pertama, menepati adat. Menepati adat mana apa dia? Berlaku sungguh lah. Memang betul lah berhenti lama. Betul. Menepati adat. Okay. Bila menepati adat, maknanya bila dah berhenti tu terus buat ni ya. Kalau dah berhenti tu terus buat ni. Iaitu apa dia? Wajib ulang wudu. Wajib ulang wudu. Wajib ulang wudu. Wajib ulang wudu tu selepas terputus lah. Dia sekarang ni dia ambil wudu tu tiba-tiba terputus. Dan dia ada adat sebelumnya lama masa berhenti. Maka lepas terputus tu ulang semula wudu. Wajib ulang wudu semula. Okey, wajib ulang wudu semula. Okey. Tafriq. Apabila masuk dalam solat. Apabila masuk dalam solat, kemudian kembali darah. Kembali darah. Maka batal wudunya. Dan solatnya. Tu dia. Tiba-tiba dia kembali semula darah tersebut ketika dalam sembahyang, maka dia wajib ulang semula wudu dan sembahyang. Okey. Ni untuk apa dia? Menepati adat. Menyalahi adat pula. Menyalahi adat. Ni yang kedua. Menyalahi adat. Menyalahi adat. Okey. Menyalahi adat maksud dia apa dia? Okey. Menyalahi adat ni maksud dia begini. Okey, sekarang ni dia ambil wudu, putus darah. Putus darah, dia ada dah adat sebelum ni kata panjang putus ni. Bila panjang putus tu, zahirnya dia wajib ulang lah. Dia pun ulang. Tengok-tengok, dekat putus dah. Mari semula darah. Baru 2-3 minit, mari semula darah. Maka, tu masalah ni ada khilaf ulama. Ada khilaf ni. Khilaf ulama, pandangan A, tak wajib ulang wudu. Tak wajib ulang wudu. Tak wajib ulang wudu. Ini pandangan asah. Tulislah B sendiri. B wajib ulang wudu muqabil asah. Tulis sendiri ya. Ni sebab ada panjang masalah lagi. Jadi tak tulis lah. Nak jimat whiteboard. Tak wajib ulang wudu pandangan asah. Wajib ulang wudu juga muqabil asah. Okey. Tafriq masalah. Tafriq masalah. Satu lah kau. Bintang lah pula. Okey, jikalau dia mula solat selepas putus darah. Selepas putus darah. Dan dia tak ulang wudu. Dia tak ulang wudu. Jikalau mula solat selepas putus darah
dan dia tak ulang wuduk, padahal wajib ulang. Dan datang semula darah sebelum habis sembahyang. Sebelum habis solat. Maka natijahnya wajib ulang solat. Jikalau dia mula sembahyang, masalah ni ya, tafriq bawah ni. Jikalau dia mula solat sembahyang selepas putus darah, dia sembahyang terus, dan dia tak ulang wuduk, tak ulang padahal yalah tak ulang wuduk, okey, tak ulang wuduk, dan datang semula darah sebelum habis sembahyang, mana dia datang darah dalam keadaan sembahyang, dia datang darah semula dalam keadaan sembahyang, maka wajib ulang semula sembahyang. Wajib ulang semula sembahyang, makna wajib wuduk semula. Wajib wuduk semula dan wajib ulang sembahyang. Ni tafriq masalah nombor 2. Okey. Sebab apa? Ni. Mana tadi? Jikalau mula sembahyang selepas putus darah dan dia tak ulang wuduk dan datang semula darah sebelum habis solat, maka wajib ulang sembahyang. Jap. Lain ni. Jap. Ala khilafi 'adatiha walau imtadda zaman. Bukan. Menyalahi kan? Pati menyalahi. Okey. Wa wasi'a bihasabi 'adatiha ikhbar fi qawdu asala bi aqall mumkin wajib al-wudu' wa izah. Okey. Wajibu 'alaiha walau i'tada al-inqita' fi juz'in. Okey. Betul lah. Ya. Imtaddal inqita'. Betul. Yang masalah ni nombor 22 ni kan. Nombor 22 ni tengok muka surat 47 yang falau sallat min ghairi wudu'in tu. Situ lah. Falau sallat min ghairi wudu'in. Tu cerita pasal apa? Cerita pasal perempuan yang beradat, yang pernah beradat lama. Inilah. Pernah beradat tempoh putus darah tu lama. Okey. Pernah beradat tempoh putus dia tu lama. Okey. Lepas tu dia kata apa tadi? Wajib wuduk. Okey, wajib wuduk ni. Yang nombor 1. Okey, selepas inqita' wajib wuduk. Lepas tu wa izalatu ma ala farjiha minan najasah diimkani ila akhirih. Lepas tu falau salat. Jikalau sembahyang, mana apabila masuk dalam sembahyang min ghairi wudu'in, tanpa berwuduk. Min ghairi wudu'in, tanpa berwuduk. Inilah masalah ni. Apabila masuk dalam solat kemudian kembali darah, maka batal wuduknya dan solatnya. Ni masalah, untuk masalah ni kalau dia tidak ulang wuduk maka tak sah sembahyang. Bila tak sah sembahyang, tak sah wuduk lah. Kena ulang semula wuduk, kena ulang semula sembahyang. Ni apa dia ni? Imtaddal inqita', iaitu imtaddal inqita'u, iaitu putus darah tu lama. Putus darah tu lama. Ni lama ni sebab dia pernah beradat lama. Dia pernah beradat lama dan berlaku sungguh lama tu. Cumanya keluar darah tu ketika sembahyang, maka wajib ulang semula wuduk dan sembahyang. Lepas tu aula amla. Amla apa maksud amla? La yamtaddu inqita'. Mana bercanggah? Mana bercanggah? Okey, menyalahi adat. Dulu dia pernah ada adat putus lama. Okeylah, bila ada adat putus lama, zahirnya macam wajib wuduk, tiba-tiba mari semula darah. Okey, tak wajib wuduk.
Tak wajib wudu kan? Tak wajib wudu. Dia pun tak wudu lah, dia pun sembahyang. Sembahyang. Oh, tapi kalau dalam sembahyang ni, kalau dia waktu sembahyang tu mari darah, masalah ni. Tu dia kata jikalau dia mula sembahyang, okey, macam ni ya. Kalau untuk dua ni ada dua masalah. Kalau dia ada adat yang putus lama. Dia ada adat putus lama. Okey, zahirnya wajib wudu. Zahirnya wajib wudu lah. Sebab dia tak tahu dia akan putus sekejap aja, dia tak tahu. Tiba-tiba menyalahi adat. Oh, 2 minit mari balik darah. Aku tak wudu lagi ni. Wajib dah wudu? Tak wajib wudu. Mayang lah macam biasa. Okey, satu. Apa nama tadi? Okey. Masalah kedua bagi masalah kedua ialah dia ada adat lama dah berhenti. Dia ada adat lama dah berhenti. Okey, zahirnya wajib wudu. Dia pun tak mau wudu. Dia tak mau wudu. Dia pun sembahyang. Pas sembahyang, jikalau dia mula solat selepas putus darah dan dia tak ulang wudu dan datang semula darah sebelum habis sembahyang, maka apa dia? Wajib ulang sembahyang. Wajib ulang sembahyang, mana wajib ulang wudu lah sekali. Wajib ulang wudu dan wajib ulang sembahyang semula sebab tadi dia tidak berwudu. Sekali lagi ya, untuk masalah nombor dua ni, dia pecah dua. Dia putus darah pada waktu ketika wudu. Kemudian dia ada adat, lama dah dulu aku pernah berhenti lama. Dulu. Kemudian bila pernah berhenti lama, sekarang ni putus, zahirnya wajib ulang wudu. Dan sebab ni menepati adat ni, Tengok 2 minit lepas pada tu Allah keluar balik, tak ada ambil wudu. Maka wudu tadi sah tak? Sah. Teruskan sembahyang. Sampai sah. Satu. Yang kedua, dia berhenti darah dalam keadaan ada adat sudah lama, pernah putus lama. Sebelum ni pernah putus darah lama. Lepas tu dia lepas putus, dia pun ambil keputusan tak mau wudu. Padahal wajib wudu, dia tak mau wudu. Lepas tu keluar darah ketika sembahyang. Keluar darah ketika sembahyang, wajib ulang semula sembahyang. Batal sembahyang dia. Sebab apa? Hak tadi. Kerana dia taraddud ketika masuk sembahyang tu, suci ke tak aku masuk ni? Dalam keadaan taharah aku ni sah ke tak? Dia masuk dalam keadaan taraddud dan ketika itu keluar darah dalam sembahyang, maka hukum dia batal sembahyang dia. Ni ilah dia kalau dalam kitab kita ni. Kalau dalam dobit ni kita tulislah, cuma tak tulis sebab dia papan putih tak cukup. Kalau ilah yang ni dia kata hal syuruk kanat syakatan fi baqa'i taharah wa sihhati salah. Dia ketika masuk sembahyang tu dalam keadaan syak pada kekalnya suci. Dia ni kekal suci ke atau akan mari darah semula? Dia syak tu. Wa sihhati salah, dan dia syak sah ke tak sembahyang bila dia sembahyang nanti. Maka tidak sah sembahyang dia kena ulang balik sembahyang. Jadi dua ni ada dua masalah. Tu yang muka surat tu. Muka surat apa tadi? Hilang muka surat. Muka surat 47 tu, yang bawah sekali. Falau sallat min ghairi wudu'in lam tasih salatuha imtadda linqita' amla. Imtadda linqita', panjang inqita' amla, ai la yamtaddu inqita'. Sama ada panjang inqita' ataupun tidak, dia keluar waktu sembahyang tanpa dia berwuduk semula, maka batal sembahyang dia. Okey, ni masalah ada adat tawilah ataupun khabar ahli fiqh memberitahu kata panjang masa sucinya. Tiba-tiba berlakulah menepati adat tak menyalahi, menepati adat dan menyalahi adat. Masalah yang terakhir, yang ketiga. Yang ketiga ni lagi panjang lah. Ni nampak senang tapi tak senang. Dia tiada adat. Dia tiada adat, tiada khabar ahli fiqh.
Dia tidak pernah ada adat dan tidak ada perkhabaran ahli fiqh yang kata dia berhenti banyak mana nanti dia kembali semula banyak mana, tak. Masa dia tu tak ada. Maka hak ni okeylah kita kata wajib secara mutlak wajib ulang wudu. Wajib ulang wudu. Wajib apa dia? Wajib ulang wudu semula. Okey. Maka tafriq nombor 1. Jikalau datang semula darah sebelum qadar boleh wudu dan salat akhaf mungkin, campur bahasa Arab ni, akhaf mungkin, maka khilaf. Pandangan A, wudu sah, wudu tadi sah lah macam biasa sebab tempoh dia tu tidak memadai untuk boleh muat wudu dan semayang. Ni pandangan asah. Tulis B sendiri, B tidak sah wudu. Pandangan B tidak sah wudu itu muqabil asah. Okey. Jikalau datang semula darah. Okey, ni sekarang ni dia ambil wudu. Kemudian berhenti darah. Bila berhenti darah, dia tidak pernah ada adat, tak ada orang bagi tahu dia bila kembali semula darah. Maka dia wajib ulang wudu. Bila datang semula darah dalam tempoh yang singkat, 2 minit, 3 minit datang semula darah, maka wudu menurut pandangan asah sah. Apa maksud sah? Maknanya kalau dia tak ulang semula wudu pun tak ada masalah. Dia tak ulang semula wudu pun tak ada masalah. Tetapi jikalau dia tidak ulang wudu, jikalau dia tak ulang wudu. Jikalau dia tidak ulang wudu. Okay, dia tak wajib ambil wudu semula. Okay, sekarang dia kata wajib ulang wudu. Hak tadi kan tengah-tengah ambil wudu, berhenti darah. Maka dia tidak pernah ada adat, dia wajib ulang wudu. Lepas tu kembali semula darah, tempoh yang singkat. Sah wudu dia. Sah wudu dia. Okay, wajib ulang wudu tak? Wajib ulang wudu. Okay, kalau dia ambil tindakan tak ulang wudu, apa jadi? Apa akan jadi? Kalau dia tidak ulang wudu. Okay, dia ada 3 masalah. Okay, kalau dia ambil keputusan tak mau ulang wudu, degil kok. Dia ambil keputusan, degil kok. Maka nombor 1, ketika masuk semayang. Ketika masuk solat, ketika putus darah. Ketika tak ada darah. Ketika masuk semayang. Macam pelik. Balik. Masuk semayang ketika putus darah. Mana ketika masuk semayang pula? Masuk solat ketika putus darah. Masuk solat ketika putus darah dan tak datang semula. Tak datang semula darah. Maka tidak sah semayang. Tidak sah solat. Ilah gini ya. Ilah dia zahir syifa, sembuh. Sekali lagi, dia tengah-tengah ambil wudu. Lepas tu berhenti darah. Dia tidak pernah ada adat, tidak ada khabar fiqh, maka dia perlu ambil keputusan wajib ulang wudu. Okay? Wajib ulang wudu. Tiba-tiba dia tak ulang. Bila tak ulang, dia masuk semayang dalam keadaan putus darah. Tak ada darah lah.
tiba-tiba keluar darah semula. Ketika semayang, tak sah semayang. Silap. Masuk semayang ketika putus darah dan tak keluar semula darah sampai habis semayang. Maka batal semayangnya kerana zahir dia telah sembuh. Zahirnya dia telah sembuh, maka dia wajib ulang semayang dan wudu. Okey, masalah pertama. Masalah kedua. Jikalau, ni tak keluar darah. Hak ni situasi sama. Situasi sama, ubah waktu je. Jikalau datang darah selepas imkan wudu dan solat akhafu mungkin tu lah. Jikalau datang darah selepas imkan wudu dan solat. Sekarang ni dia masuk solat. Sekali lagi kita ulang, dia putus darah. Dia tidak pernah ada adat. Tidak ada khabar ahli fiqah yang beritahu. Maka dia wajib ulang semula wudu. Dia ambil keputusan tak berwudu. Dia masuk sembahyang dalam keadaan tidak ada darah. Tidak ada apa? Tidak ada darah. Kemudian datang semula darah ni selepas berlalu tempoh imkan wudu dan sembahyang. Selepas berlalu tempoh, mana dia suci dalam keadaan 10 minit. Tak kisahlah ketika tu, ketika dalam sembahyang ke, dah habis sembahyang ke, maka nyata solatnya tidak sah. Tak sah juga. Solat tak sah. Sebab apa tak sah? Kerana memungkinkan ibadat dia itu boleh buat dalam keadaan sempurna. Kerana memungkinkan ibadat dia itu boleh buat dalam keadaan sempurna. Apa maksud sempurna? Dia boleh wuduk tanpa keluar darah, dia boleh sembahyang tanpa keluar darah. Maka sembahyangnya tidak sah. Okey, selesai. Tu nombor 2. Yang terakhir. Terakhir gorah. Terbalik je. Ni jikalau datang darah selepas imkan, ni sebelum imkan. Jikalau datang darah sebelum imkan. Imkan sajalah kita tulis. Maklumlah al-ahdi az-zikri. Jikalau datang darah sebelum imkan. Ulang sekali lagi. Dia tu bertengah berwudu. Putus darah. Tak pernah ada adat. Tak ada khabar ahli fiqah. Maka sepatutnya dia wajib berwudu. Dia ambil keputusan tak mau wudu. Dia masuk semayang dalam keadaan tak ada darah. Tiba-tiba kembali datang semula darah semula sebelum imkan. Sebelum imkan. Maka hak ni khilaf ulama, pandangan mu'tamad tidak sah. Tak sah sebab apa? Taraddud. Elak dia taraddud lah. Elak dia adalah taraddud. Pandangan kedua sah juga. Tulis ni ya, pandangan kedua. Pandangan kedua sah juga. Okey, habis. Allah. Letih. Yang kita letih. Macam mana online? Hampa faham ke? Allah Akbar. Inilah panggil jihad fisabilillah. Belum bab istiadah lagi saya. Ni pun kita pening ni. Kita pening. Jadi balik rumah tu ni kita tik. Ni masalah masuk situ. Ni masalah masuk situ. Mana yang tak ada dalam kitab? Cek kan ni. Habis. 2 muka surat ya.
Dia satu majlis tu dua muka surat. Yang ibaratnya, penerangannya. Ada soalan? Jelaskan sekali. Ada adat suci panjang. Okey, lepas tu? Okey. Macam mana? Dia ada yang latest. Macam istihadah lah. Dia ambil bulan yang latest. Begitu. Latest. Tak ingat kira ihtimah? Macam tak ingat macam mana? Boleh je. Boleh je. Cuma itulah. Boleh je. Tak ada masalah. Cuma hari kalau berlaku sebaliknya, ginilah hukum dia. Gitu. Mengaku aku penat kali. Baru nak masuk istihadah, tak masuk juga. Allah lah. Baru ingat nak sentuhlah sikit istihadah syarat-syarat ni, tak masuk juga. Dia kena sikit-sikit qalilan. Macam mana online? Ada soalan? Ada soalan ada online? Tak ada. Faham kot. Siapa yang mengalami dia pun faham. Kita tak apa. Terapung-apung. Mana ada adat putus pula ni? Kita terapung-apung di udara. Dia relax. Ni dalam kitab Raudah dan Al-Majmu'. Biasa hak ni lah belik sikit. Ni sangat-sangat belik lah. Tu. Belik sikit je. Kalau perhati, tak faham lah. Dah soalan ke? Sebelum kita tutup. Mana nak serah? Wakil sebelah takir tu. Nanti kalau orang, Assalamualaikum tak? Darah hit kali. Ada serah. Tak serah sedang lah. Tu kan. Kita petik nama, kita bagi nombor phone kali. Masalah kedua, okey. Ulang balik. Okey, ulang dua-dua senang. Okey, sekarang ni dia tengah berwuduk, lepas wuduk dia putus darah. Okey, dia pun tahu kata, aku ni pernah beradat sebelum ni, panjang ni tempoh dia. Jadi kalau zahirnya, kalau panjang tu mana? Kena wajib wuduk lah. Tengok, 2 minit keluar balik darah. 2 minit keluar balik darah. Wajib tak ulang wuduk? Tak wajib ulang. Terus sembahyang macam biasa. Satu. Yang kedua, tengah-tengah berwuduk, berhenti darah. Aku pernah ada adat lah. Sebelum ni suci 20 minit. Ataupun 30 minit. Lepas tu zahirnya, dia kena ulang lah wuduk. Zahirnya dia kena ulang wuduk. Sebab apa? Sebab panjang. Tiba-tiba dia ambil keputusan tak mau wuduk. Dia pun sembahyang terus. Lepas sembahyang, maka jikalau dia mula sembahyang selepas putus darah dan dia tak ulang wuduk dan datang semula darah sebelum habis sembahyang, wajib ulang sembahyang, wajib wuduk semula. Tu masalah kedua. Ada faham? Orang tu pun masalah kedua. Dia tengah berwuduk. Lepas tu suci mana putih darah. Maka dia pun kata, ada adat sebelumnya lah putus 30 minit. Okey? Lepas tu kalau ikut zahirnya kena ulang lah wuduk. Dia pun ambil keputusan tak mau ulang. Dia pun tak keluar darah lagi, dia pun masuk sembahyang. Lepas masuk sembahyang baru putih. Baru putih pula. Baru datang semula darah. Maka batal sembahyang. Sebab apa? Dia masuk sembahyang dalam keadaan taraddud. Datang semula darah. Bukan putih darah ni. Dalam sembahyang.
Ha. Sebab dia masuk sembahyang dalam keadaan, betul ke taharah aku tadi ni sah? Betul ke sembahyang ni akan sah? Dia taradud. Dia tengok memang betul tak sah sebab keluar darah ketika sembahyang. Dia berasa gitu lah. Dia kalau ikut adat ikut adat sebelum ni panjang. Kalau ikut kena wuduk lah. Dia tak mau wuduk. Lepas tu dia masuk sembahyang dalam keadaan taradud lah. Dia tuhur ni boleh guna ke tak ni? Kalau aku sembahyang dengan tuhur ni sah ke tak? Taradud. Bila taradud tidak sah bila keluar darah semula. Macam blur. Ya, dua masalah tadi lah. Soalan pertama, kalau dia kembali semula darah dalam tempoh 2 minit. Dalam tempoh 2 minit. Dalam tempoh 2 minit kan? Okey, dalam tempoh 2 minit dia tak ambil wuduk lagi. Tengok-tengok lepas 2 minit keluar darah dah. Kau teruskan sembahyang, istamarra wudu'ha. Okey, satu. Masalah kedua tadi, dia berhenti darah, kemudian dia ada adat dulu tu lama suci tu. Dia pun patutnya pada zahirnya kena wuduk lah. Dia tak ambil wuduk. Dia terus sembahyang. Dalam sembahyang keluar darah dalam keadaan tempoh suci dan keluar darah semula tu pendek. Maka kena ulang semula sembahyang wajib. Sebab tadi dia tak ulang wuduk. Tu. Tadi dia tak ulang wuduk. Tu dia kata jikalau dia mula solat selepas putus darah dan dia tak ulang wuduk dan datang semula darah. Datang semula darah ni mana datang semula darah menyalahi adat sebelumnya. Mana pendek masa tu. Pendek sekira-kira dia boleh sembahyang lah. Tadi yang masalah pertama, dia tak ada sembahyang ni keluar balik dah. Tu tak ada masalah lah. Tu belum masuk sembahyang. Ni telah masuk sembahyang. Sebab dia masuk sembahyang dalam keadaan taradud. Tu masalahnya. Masalah masuk sembahyang dalam keadaan taradud memang tak boleh. Tu saja illah dia. Tu kena faham illah. Sama juga tadi tu. Sama juga. Dah soalan lagi? Slow ya. Mana? Soalan kedua. Kalau habis solat, ni soalan kedua ni. Habis solat, dia tak ulang wuduk lah. Dia tak ulang wuduk. Dia tidak ulang wuduk. Dah habis sembahyang. Panjang tempoh kan? Tempoh suci panjang, ulang semula. Kenapa? Liimkanil wudu wassalah fil kamal ataupun ikutlah. Faham tu. Dalam keadaan boleh berwuduk dalam keadaan tak ada darah, boleh sembahyang dalam keadaan tak ada darah. Jadi kena tahu illah baru dia boleh pi mana. Tu. Tu kena tahu illah dia tahu leka. Dia tahu leka. Jadi sekarang ni kalau dia ada adat tawilah, dia berhenti darah, dia tak mau wuduk, dia terus sembahyang. Dan dalam sembahyang tak keluar darah. Lepas habis sembahyang, baru keluar darah. Maknanya, dia ada tempoh yang mencukupi. Dia wuduk dan sembahyang dalam keadaan suci. Dia tak ulang wuduk. Maka dia kena ulang semula wuduk dan sembahyang. Batal sembahyang dia. Sebab apa? Liimkanil wudu wassalah bi akhafi mungkinin fi waqtihi. Fi waqti tuhur. Ataupun fi waqti qita'id dam. Pada ketika terputus darah. Nak ulang pula. Kenapa? Setiap benda yang diwajibkan kembali itu. Tapi kita tidak berwuduk maka tak usah solat. Setiap benda yang kita wajib berwuduk tapi tak berwuduk. Wajib ulang semula wuduk. Tak wajib lah. Setiap benda yang wajib kita ulang semula wuduk. Okey. Tapi tidak berwuduk. Secara mutlak batal. Boleh boleh kot itu. Ya betul. Betul. Betul kok. Betul kok tu. Sebab kalau masalah dua tu,
contoh dia tu dia ada adat sebelumnya tawilah, dia patutnya zahirnya kena wuduk lah semula. Dia tak wuduk. Lepas tu tak wuduk, masuk dalam semayang. Bila masuk dalam semayang, keluar darah dalam semayang. Okay, batal sebab taradud. Ataupun keluar darah selepas semayang. Tak boleh juga sebab panjang tempoh suci. Yang boleh memuatkan wuduk dan juga semayang. Dia macam sini, lebih kurang sini. Dia macam kat situ. Kalau dia tu, tadi, dia tidak ada adat. Tidak ada khabar orang yang fiqah. Dia wajib ulang wuduk. Tiba-tiba dia tak ulang. Tiba-tiba dia tak ulang. Bila tak ulang, dia masuk semayang dalam keadaan putus darah. Dan tak datanglah darah. Maka zahir syifa, batal semayang. Ataupun keluar darah ketika selepas berlalu tempoh imkan wuduk dan semayang. Tak sah kat semayang kerana boleh wuduk dan semayang dalam keadaan suci. Ataupun dia datang darah sebelum imkan. Kalau sebelum imkan ni, ni lain sikit lah. Ni kalau untuk yang tak ada adat. Kalau sebelum imkan ni, kalau hak ni menyalahi adat, tak wajib wuduk semula. Oleh tak wajib wuduk semula, dia belum masuk semayang, teruskan semayang lah. Kalau bab ni tak sah semayang kerana taraddud masuk dalam semayang. Lain sikit lah kalau situ. Dia lah. Dah ke? Ni. Mana online tak ada soalan? Bukan tak ada soalan, tak tahu nak soalan apa. Tak tahu nak soal apa. Terlalu jelas ke? Tak tersaur ke? Itu lah. Cerah? Tak nak tutup Macam ada demo bakal ngajar yang terakhir. Lagi setahun dua nak keluar Saya 5 3 sen lagi lah. 2 tahun lagi lah. Boleh sempat habis Izalatul Intibah ni. Lepas ni orang telefon betul sulang takir. Buk nama ni benar. Assalamualaikum. Mana ni? Ada orang? Mana? Masjid Sulang Takir. Ada orang. Apa nak panggil kita jauh Kita terakit dah Allah payah. Bak wuduk payah. Betul lagi siapa payah. Allah lah. Bak wuduk ni. Ni sikit je kan. Kawan-kawan boleh rujuk dalam kitab Raudhah dengan Majmu'. Boleh bacalah Raudhah dengan Majmu' tu. Kalau ada tersilap mana-mana boleh bagi tahu semula. Kalau ada tersilap mana-mana boleh bagi tahu semula. Ni kita baca dalam Raudhah. Raudhah dia ringkas dia asah khilaf. Khilaf, masalah ni khilaf. Boleh tengok dalam kitab Raudhatut Talibin. Jadi balik ni boleh tengoklah Izalatul Intibah dia sebut semua ke ada yang tak sebut. Nak tengok balik payah tu. Mana aku tak nampak ni. Aduh. Aku rasa semua macam tak ada lah. Allah jeng. Semua macam tak ada tu. Ni kita tak pernah bahas lagi lah dalam Risalatul Mahid. Mana tak ada. Sebab dalam Risalatul Mahid tak ada istihadah. Jadi tak bahas lah. Nak bahas buat apa? Tak ada istihadah. Tak ada lah? Dari? Cara orang istihadah solat maksudnya? Dari ilmu hadas. Semayang macam biasa. Nak semayang macam mana? Dia wuduk bezanya. Semayang macam biasa lah duduk tikah duduk yang tidak sujud itu. Keluar darah sama-sama. Lepas tu, ni lah keluar darah sama-sama. Kalau keluar darah sama-sama ni tak ada lah istilah ni. Kalau keluar darah sama-sama, terus dia berwuduk dengan niat istibahatus solah, mayang macam biasa. Tak ada lah isu ni. Ni isu kalau putus. Kalau berterusan, hak ni boleh padam lah. Kalau putus ya, ketika wuduk ya, ataupun dia ada adat putus ketika waktu tertentu, tu baru masuk faham bab ni. Kalau tak pernah ada putus,
Berterusan aja tak ada isu lah. Teruslah sembahyang je biasa. Sumbat kenalah. Tu macam biasalah. Sumbat tu sebab kita nak elokkan hadas keluar. Mengurangkan taqlilul hadas ataupun raf'ul hadas. Untuk mengurangkan kadar hadas darah keluar ataupun hilangkan darah tersebut dengan kita sumbat dan kita cawatkan ataupun kita modeskan. Itu. Tayamum. Macam mana? Tak ada air, betul? Okey, kalau tak ada air. Kalau tak ada air, dia kena tayamum. Macam mana nak sucikan darah? Sucikan darah cara istinja. Macam mana? Dengan batu. Dah sebut dah itu. Dengan batu kalau tak ada air. Batu? Batu sekarang tisu lah, tisu kesat. Kalau istiadah ni kan nak basuh parah ni kan istinja. Mari buat istinja pula. Istinja boleh dengan air, boleh dengan batu. Tak tunggu air ni. Kalau nak contoh kita ada air, kita nak berwuduk saja dengan air, nak sucikan farah tu dengan tisu boleh? Tak masalah. Tapi dia masalah, dia akan jadi masalah macam orang sapu batu lah. Dia ada atharun najis. Atharun najis dimaafkan. Gitu. Bahasa macam istinja je biasa. Jadi istinja tak semesti guna air, boleh guna batu walaupun ada air. Walaupun ada air. Tapi afdalnya dia guna dengan batu dulu kemudian air, tu lebih afdal. Tisu dulu baru air. Tu lagi afdal lah kalau ada. Lagi bagus. Menghilangkan asar najis, ain najis. Sekarang ni istiadah najis. Kita nak menghilangkan dengan air, boleh. Nak menghilangkan dengan batu saja ataupun tisu yang kesat saja, yang dengan syarat-syaratnya, boleh. Ataupun nak guna dua-dua, air dengan tisu kesat pun boleh. Macam bab istinja. Tu kena kembali pada bab istinja. Minggu lepas dah itu. Dengan batu ataupun air. Tu kita dah pelik tu. Tayamum. Lupa. Ni bab istinja. Kita dah fikir kau mana orang tak ada air dengan tayamum. Tayamum kan taharah dhaifah. Lupa ni istinja. Dia semabu sikit. Baru perasan kata, beza ni. Berwuduk nak sembahyang. Istinja lain. Istinja kan wuduk lain. Istinja wuduk tayamum lain. Jadi boleh basuh darah ni sama ada dengan air ataupun tisu kesat. Kalau tak mau guna air lah, nak jimat air, Penang tak ada air tu. Ada balik dah sekarang. Ada lagi? Ada lagi? Wallahu ta'ala a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu